Jalan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada pelayar-pelayar FB Sekretariat Penerangan Muafakat Nasional Bangi dan juga para hadirin yang hadir pada malam ini. Dan malam ini kita menganjurkan satu forum secara live, secara langsung di Facebook. Jadi kita minta rakan-rakan kita di media sosial di Facebook terutamanya untuk kita kongsikan pautan ini. Kita boleh copy dan share di platform-platform seperti WhatsApp dan juga Twitter untuk lebih ramai bersama kita pada malam ini. Dan malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang cukup menarik. Sebenarnya tajuk ini merupakan tajuk yang sering dibicarakan di kedai kopi, dibicarakan di banyak tempat, terutamanya di akar umbi UMNO dan juga PAS, kedua-dua parti yang membentuk Muafakat Nasional. Saya kira panelis yang kita tampilkan ini juga merupakan panelis yang cukup layak dan cukup berpengalaman untuk mengupas tajuk Muafakat Nasional, sejarah ataupun masa depan. Dan di sebelah kiri saya tidak asing lagi saya kira seorang peguam syar'i yang cukup ternama, mengendalikan kes-kes yang juga melibatkan selebriti, sering keluar di media sosial, keluar di surat khabar dan sebagainya. Datuk Dr. Muhammad Zaini merupakan Ketua UMNO bahagian Bangi dan juga merupakan calon yang kalah pada PRU 13. Betul tak tu? Yang belum menang. Calon yang belum menang katanya. Dan di sebelah kanan saya ini calon yang menang. Ini calon yang mengalahkan Datuk Zaini pada 2013. Ustaz Syafi'i ingat. Ini kedua-duanya adalah peguam syar'i. Kita tak nak bicara soal cerai-cerai hari ini. Kita nak bicara soal Muafakat Nasional, sejarah ataupun masa depan. Dan Ustaz Syafi'ah merupakan YDP PAS kawasan Bangi yang memenangi DUN Bangi pada PRU ke-13 namun tewas pada PRU 14. Jadi saya kira dua-dua berpengalaman menjadi calon pilihan raya. Dan saya perkenalkan diri saya, Adnan Seman, Ketua Sekretariat BN Komunikasi Pusat dan juga merupakan calon yang kalah pada PRU 14 juga. Saya juga kalah di P124 Bandar Tun Razak Parlimen bagi Barisan Nasional. Dan tuan-tuan di media sosial, kita akan bicarakan tajuk ini. Sebelum kita pergi lebih dalam tentang tajuk ini, mungkin saya nak tanya Ustaz dulu, sebelah kanan. Kita ambil sebelah kanan dulu, betul Kita ambil sebelah kanan dulu. Bagaimana perasaan Ustaz bila yalah UMNO dan PAS ni dah lama orang kata bermusuh dalam pilihan raya dan merupakan setua politik lah. Saya kira sejak saya berada di universiti lagi, memang UMNO dan PAS ni merupakan setua politik. Namun pada akhirnya selepas kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14, kita lihat berlaku banyak perkembangan positif, terutamanya antara hubungan parti UMNO dan juga PAS, sehinggalah terbentuk Penyatuan Umat dan termeterainya Piagam Muafakat Nasional. Bagaimana perasaan Ustaz pada ketika itu dan sebagai seorang pendukung parti PAS melihat perkembangan ini? Boleh kongsikan bersama rakan-rakan kita di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih sahabat saya mulia Tuan Adnan Seman yang tidak asing lagi dengan saya sendiri, juga warga Bangi yang popular di sini. Yang saya kasihi sahabat saya Datuk Dr. Zaini Zain, juga sahabat saya yang juga lama bertanding bukan setakat di dalam medan politik tetapi juga di mahkamah juga dahulu. Tetapi bukan sesuatu yang menjadi sebab untuk kita berbalas sampai bila-bila lah. Alhamdulillah. Yang pertamanya terima kasih sekali lagi kepada penganjur yang menganjurkan forum ini. Mungkin dia bercakap atas perkara yang panas, tetapi kita tak mau panas-panas sangatlah, suam-suam saudara. Bagi menyatakan bahawa kesungguhan kita untuk memastikan hasrat kita, cita-cita kita untuk menaikkan maksud Muafakat Nasional itu sampai ke tingkat atas, sebaik seatas-atasnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Muafakat nasional adalah satu aspirasi akar umbi daripada kesan kekalahan UMNO dan PAS dengan konteks jumlah yang diketahui umum, menjadikan kekalahan ini asbab kepada terbentuknya muafakat nasional. Bila PRU 14 memberikan kesan sebegitu, rakyat terasa merasa sakit sampai ke dalam kalbu. Betapa sakitnya rakyat melihat negara dipegang oleh satu kuasa yang tak kisah tentang kepentingan akar umbi, agama mereka, bangsa mereka, bahasa mereka, hatta sampai ke atas dikacau. Itu institusi raja-raja yang mula dipermainkan sebegitu rupa, menjadikan seluruh umat, khususnya umat Islam dan Melayu, merasa sangat sakit kerana berhadapan dengan suasana yang sebegitu rupa. Maka lahirlah satu hasrat untuk melihat supaya satu masa nanti diharapnya akan ada satu move supaya dikembalikan balik kekuatan umat ini melalui satu wadah. Dan orang tak tahu apakah wadah yang akan menjelma itu, tak tahu. Tiba-tiba Allah mentakdirkan pimpinan UMNO, pimpinan PAS untuk duduk semeja berbincang ke arah menjadikan cita-cita rakyat supaya satu permuafakatan itu wujud di peringkat negara, dan alhamdulillah dia terlaksana. Jadi saya nak kongsikan cita-cita ini dengan tuan-tuan perempuan bahawa muafakat nasional adalah aspirasi rakyat daripada bawah sampai ke atas, sampailah kita menitikkan air mata di PWTC. Betapa hasrat ayat itu dilaksanakan di situ, termeterai di situ, dan betapa berbunga-bunganya jiwa kita dengan satu move, satu gerakan yang baru dibuat oleh mereka yang faham tentang pentingnya mendengar dan merasai denyut nadi rakyat untuk muafakat negara yang besar. Dan ini adalah satu permulaan. Tapi permulaan bukan kecil ni, permulaan yang besar. Satu letusan yang dibuat oleh pimpinan umat Islam Melayu bagi menggagaskan satu wadah yang besar, iaitu muafakat nasional sebagai platform, sebagai wadah ke arah cita-cita yang lebih besar lagi menderita, iaitu satu perpaduan ummah yang kita nak terjadi, terbukti, terlaksana di negara yang sangat kita cinta ini. Jadi saya rasa kalau ditanya siapa-siapa pun, saya samaan kepada ahli-ahli PAS atau ahli-ahli UMNO di mana-mana, seluruh pelosok negara akan merasa sangat-sangat gembira dengan adanya muafakat nasional ini. Betul kan tuan? InsyaAllah betul. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Syafiee. Itulah kupasan. Dan Datuk, bagaimana perasaan Datuk pula bila termeterai piagam muafakat nasional ini, penyatuan ummah? Dan mungkin kita boleh, Datuk juga boleh kupas bagaimana semangat dan juga piagam muafakat nasional ini diterjemahkan di UMNO bahagian bagi barangkali. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator yang merupakan sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'amihi kathirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Ustaz Syafiee Ingah, PDP PAS kawasan Bangi, khususnya para penonton dalam siaran kita pada malam ini, dengan lepas mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kepada persoalan yang ditanya kepada saya, apa perasaan saya mengatakan bahawa saya begitu gembira dan amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila parti UMNO dan juga PAS telah menandatangani piagam muafakat nasional ini. Speechless.
sebenarnya tidak ada ayat yang lebih baik ya untuk diucapkan ya, selain pada syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sepanjang sejarah perjuangan UMNO bertempur dengan PAS ya, bertempur dengan PAS daripada pilihan raya pertama sampailah kepada pilihan raya ke-14. Maknanya kita asyik pegang tu. PAS siapa? Muslim. UMNO siapa? Muslim juga. Jadi kenapa kita bergaduh? Sebab PAS lawan kita. Tanya kepada UMNO, PAS lawan kita. Tanya kepada PAS, UMNO lawan kita. Jadi saya masih ingat lagi saya di peringkat sekolah menengah ya, saya macak bendera untuk UMNO, Barisan Nasional, berkempen dan sebagainya. Sampailah saya masuk universiti dan saya terhenti. Kenapa? Kerana saya ditarbiah oleh orang PAS pula di universiti ya. Jadi saya dapat mengenali UMNO, dapat mengenali PAS. Kemudian apabila habis universiti saya keluar, saya terus masuk dalam UMNO kerana saya nampak hierarkinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia di muka bumi ini, maka kita perlu bersama dengan pemerintah yang ada. Jadi saya bersama dengan pemerintah dan saya orang kata apa, bawa jalan sendiri ya, mufarakah sebentar ya, dengan sahabat-sahabat saya di Muslim Melayu pada waktu itu yang berada dalam jemaah Islam Campus. Jadi kita berterusan berlawan dengan PAS. Apa yang kita dapat? Ada tempat UMNO menang, ada tempat UMNO kalah, ada tempat PAS menang, ada tempat PAS kalah. Macam-macam isu yang timbul sehingga melibatkan soal akidah. Mungkin di Selangor tak berapa sangat, tapi negeri Banten Timur dan juga negeri di sebelah utara misalnya di Kedah, persoalan ini menjadi isu yang besar. Di mana penyelesaiannya? Ya, saya sendiri tertanya-tanya apakah formula yang terbaik untuk menyatu padukan UMNO dengan PAS. Tak ada formula. Tak jumpa cari. Nak bergabung, tak bergabung ya. Tetapi apabila berlakunya muafakat nasional ini adalah merupakan suatu persepakatan ummah, bukan sahaja di kalangan ahli UMNO. Kalau kita nak katakan di Bangi ini lebih kurang dalam 18,000 orang ahli UMNO ya. Ahli PAS Safinya bagi tahu saya dalam 5,000 orang. Itu ramai lah tu, berbanding dengan parti-parti politik yang lain ada tak sampai jumlah itu. Dan bukan setakat itu saja kita melihat bahawa penyokong penduduk pihak ini lebih ramai daripada ahli. Di kawasan kita ni pengundi dahulunya ada lebih kurang dalam parlimen kita lebih kurang dalam 190,000 ya, ataupun sebelum ini mungkin dalam 170,000, tapi sekarang ni yang terbaru ni dah 190,000. Jadi pengundi-pengundi yang memberikan sokongan kepada UMNO dan PAS ini juga ramai. Jadi penyatuan itu bukan sekadar penyatuan ahli, tapi juga penyatuan umat pengundi di luar sana. Dan kita lihat juga penyatuan di kalangan rakyat. Jadi itu yang saya lihat bahawa ini adalah merupakan walaupun kekalahan itu pahit bagi UMNO, ini adalah pengubatnya. Penyatuan umat ini adalah pengubatnya. Kerana kalau kita tengok kepada matlamat perubahan UMNO juga adalah ke arah untuk menyatu padukan umat. Begitu juga dengan PAS. Tapi kenapa kita perlu bergaduh? Kenapa kita perlu berlawan? Sebab itulah saya katakan bahawa perasaan saya begitu gembira sekali. Dan perasaan ini juga bukan saya seorang. Saya percaya ahli-ahli UMNO, masyarakat di luar sana, ahli-ahli PAS, pimpinan-pimpinan PAS, dan masyarakat yang menyokong PAS juga gembira. Saya tidak, minta maaf saya kata kalau orang lain nampak, mungkin orang lain nampaklah. Saya sendiri, saya tidak nampak satu pun komen negatif, sama ada di dalam FB ataupun di luar secara WhatsApp group dan sebagainya, bahawa kenapa mempersoalkan kenapa PAS dengan UMNO ni bermuafakat. Tak ada satu pun yang mempertikaikan. Bahkan mereka menyokong. Mereka katakan inilah saat-saat yang mereka nanti-nantikan. Jadi itulah kegembiraannya. Kegembiraan saya ini sama, saya fikir, dengan kegembiraan yang lain-lain. Setakat ini dari segi muafakat nasional, terjemah di peringkat akan gerak lagi dan sebagainya. Alhamdulillah, apabila kita telah menerima arahan daripada kepimpinan kita di peringkat atas sana, selepas pementerainya muafakat nasional ini, kita telah menyusun atur program-program bersama dengan PAS. Banyak program-program yang kita buat bersama dengan PAS,
program dalam bentuk penerangan, program dalam bentuk pengenalan, program bentuk cawangan, program bentuk kawasan ataupun bahagian, hatta personal pun ada. Saya dengan Ustaz Syafi'i tahun lepas kita potong kek sama-sama. Kek hari jadi. Ustaz Syafi'i 21 hari bulan 8. Saya 22 bulan 8. Jadi kita potong kek pukul 12 malam. Dia dah habis, saya baru nak masuk. ini hebatnya. Kita katakan bahawa pemufakatan itu kita dengan pemimpin sama pemimpin menunjukkan contoh dan teladan. InsyaAllah di bawah sana pun begitu. Hatta mesyuarat di cawangan-cawangan pun dipanggilnya ahli cawangan PAS datang, dan PAS pun buat mesyuarat pun dipanggilnya ahli cawangan daripada UMNO. Di peringkat bahagian sudah kita laksanakan perkara itu. Cuma yang akan datang ni SOP. Kita tidak dibenarkan untuk berkumpul beramai-ramai, jadi tak dapatlah terhalanglah hasrat kita untuk menjemput sahabat-sahabat kita daripada PAS. Tapi insyaAllah semua nampak perlahan semula tu sebabnya PKP ni lah. Jadi kalau tak ada PKP dilepaskan, insyaAllah kita akan terus menganjurkan program-program untuk menyemarakkan pemufakatan kita ni di antara PAS dan UMNO ini, supaya ianya akan terus kekal sebagaimana yang Ustaz Syamil sebut tadi, supaya ianya akan terus diperkukuhkan, sehinggalah kita menghadapi pilihan raya Piala 15 nanti, insyaAllah. Terima kasih Datuk Zaidi. Saya kira itulah luahan hati Ketua UMNO bahagian pagi. Dan Ustaz, sebelum saya pergi kepada soalan seterusnya, saya juga nak bagi peluang kepada Ustaz untuk ceritakan dari segi gerak kerja. Selepas Ustaz cerita tentang muafakat nasional, perasaan dan rasa kegembiraan penyatuan ini berlaku, dan bagaimana di peringkat PAS kawasan menerima, dan kita pergi lebih mendasar lagi, lebih jauh lagi. Setelah PAS membentuk satu parti, nama parti ini Parti Perikatan Nasional, didaftarkan di ROS, dan PAS merupakan parti komponen kepada Perikatan Nasional ini. Jadi apa pandangan Ustaz yang setengah pihak mengatakan bahawa masih relevankah lagi muafakat nasional bila telah ada Perikatan Nasional? Relevan tak relevan muafakat nasional, Ustaz? Soalan cepu emas. Awal soalan, patut ujung-ujung dia bagi dikilau awal. Terima kasih kepada moderator dan sahabat saya Datuk Nur Zaidi. Saya nak kongsikan rasa gembira kami di Selangor ini. Selangor adalah negeri paling awal yang menggerakkan jawatankuasa muafakat nasional peringkat negeri sampai ke kawasan bahagian, ke parlimen-parlimen. Bahkan gerak dia sampai ke cawangan-cawangan. Disebut oleh Datuk Zaid tadi bahawa selepas persetujuan bersama dibuat antara UMNO dan PAS di peringkat negeri, maka kita gerakkan ke kawasan, ke parlimen sampai ke cawangan, dan cawangan sangat aktif menggerakkan aktiviti muafakat ini lebih aktif daripada peringkat kawasan dan negeri. Cumanya bila ada PKP, maka gerakan terbatas. Walaupun terbatas, di peringkat parlimen kami punyai jawatankuasa muafakat nasional yang mahu memastikan bahawa hala tuju dan aktiviti muafakat nasional peringkat parlimen seiring dengan peringkat negeri, dan memastikan bahawa cawangan-cawangan dan kaum terus bergerak untuk menyemarakkan lagi aktiviti muafakat nasional. Alhamdulillah. Dan hasil daripada itu, maka semua ahli-ahli akaumbi sudah kenal antara satu sama lain dan mula mesra dari hari ke hari. Malah macam mana pun adanya PKP ini membataskan pergerakan kami. Yang terakhir program kita di Terajana, saya ingat, yang bersama kita ziarah, ada ziarah kematian, ziarah orang sakit, ziarah orang memerlukan sebagainya. Ini adalah program yang fizikal. Yang tak fizikal, kita buat bermacam-macam perjumpaan dengan SOP yang khusus bagi memastikan momentum muafakat nasional ini terus berjalan di peringkat parlimen bagi. Namun ada cepu emas dalam question, iaitu bila tertubuhnya Perikatan Nasional peringkat persekutuan. Semua orang faham bahawa wujudnya kerajaan
PN, Perikatan Nasional ini adalah gabungan ahli Parlimen Malaysia. Mereka buat keputusan secara mereka untuk memastikan bahawa ada kerajaan baru yang perlu dibentuk menggantikan kerajaan PH yang runtuh. Siapa runtuhkan? Orang dia juga runtuhkan. PM yang mereka lantik itu meruntuhkan kerajaan mereka sendiri, menjadikan kerajaan persekutuan lompong. Bila lompong, ahli parlimen ni buat satu move bagaimana untuk menggantikan kerajaan yang jatuh, dan kerajaan baru ni perlu mendengar aspirasi rakyat. Maka mereka melihat orang-orang PH sebahagian jangan diberikan ruang dan tempat untuk kerajaan yang baru. Terbentuklah permufakatan antara parti-parti besar, iaitu Bersatu, PPM, sebahagian mereka, UMNO dan Barisan Nasional, PAS, dan parti-parti yang berada di Sabah dan Sarawak, menjadikan satu gagasan yang besar yang baru, tapi sifatnya instan, segera, dan tidak dibincangkan sampai ke akaun B. Saya percaya UMNO dan PAS pun akaun B tak tahu pun pergerakan ini, move ini hanya dibuat oleh mereka yang berada di peringkat parlimen. Jadi bila benda bersifat instan ni, kita pun agak terkapai-kapai sekejap. Apa tindakan yang kita patut buat sebagai ahli politik dan parti politik untuk berhadapan dengan suatu kerajaan yang baru yang dibuat secara instan itu? Maka kita melihat kepentingan untuk terus menjamin kestabilan negara dan memastikan tidak mengembalikan tampuk pemerintahan kepada Pakatan Harapan yang di belakangnya disokong kuat ditunjangi oleh parti DAP. Maka kita kena berlapang dada untuk menerima kerajaan yang baru ini supaya dia boleh digerakkan sampai ke PRU yang selepas ini. Maka terjadilah sokongan kita kepada kerajaan yang baru ini. Kemudian pimpinan punya urusan, tak tahu macam mana mereka mendaftarkan PN dahulu, MN kemudian tu kita tak jawapanlah. Mereka lebih tahu mengapa mereka berbuat demikian. Dan kita sebagai ahli politik yang bergabung di dalam parti-parti yang ada dalamnya itu mengikut pimpinan punya keputusan. Dan PAS di peringkat, semua peringkat, daripada peringkat pusat, peringkat negeri dan kawasan, mematuhi keputusan yang dibuat oleh PAS pusat, iaitu kita mempertahankan Perikatan Nasional. Namun muafakat nasional kita terus perkukuhkan. Terbaru di Selangor, menurut moderator dan juga Datuk Zaidi, di Selangor muafakat nasional ada mesyuarat berkala, dan saya pakai baju malam ni pun baju yang dipakai oleh muafakat nasional Selangor. Nak share dengan Datuk Zaidi, nak bagi dia pakai, tapi saya tak berkenan. Bagi menyatakan komitmen yang sungguh-sungguh di peringkat Selangor dan diperturunkan di semua parlimen bahawa muafakat nasional mesti diperkukuhkan sebagai wadah yang paling kuat untuk kita berhadapan dengan PRU yang akan datang, khususnya berhadapan dengan gerombolan Pakatan Harapan. Adapun aspek-aspek lain, parti-parti lain yang boleh bersama dengan muafakat nasional, kita berlapang dada. Namun keputusan akhir terletak di tangan pimpinan pusat. Jadi ke arah itu, jadi PAS mengambil pendekatan pertahankan kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan PN, tapi perkukuhkan sekukuh-kukuhnya muafakat nasional sebagai wadah awal untuk kesatuan ummah. Itulah pandangan PAS. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Syafiee. Saya nampak keikhlasan dan kejujuran memperkukuhkan muafakat nasional, terutama PAS Selangor, dan jelas apa yang Ustaz Syafiee yang sebut. Dan itulah gambaran yang jelas yang cuba dinyatakan oleh YDP PAS kawasan Bangi. Dan Datuk pula, saya ada juga soalan kepada Datuk. Kalau kita lihat ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional, mereka juga mendukung penubuhan kerajaan Perikatan Nasional apabila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri
dan secara perlembagaannya dia meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Maknanya terbubar kerajaan Pakatan Harapan itu dengan peletakan jawatan Perdana Menteri mereka yang mereka lantik. Perdana Menteri itu juga yang meletakkan jawatan. Maka gugur dan terbentuk pula kerajaan Perikatan Nasional yang didokong oleh ahli parlimen sebagaimana yang Ustaz Syafiq Ingat sebut tadi. Cuma dalam konteks UMNO, saya melihat UMNO ahli parlimen mereka mendukung kerajaan PN, tetapi keputusan-keputusan UMNO banyak kali disebut tidak bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO tidak bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO keluar daripada Perikatan Nasional. Jadi apakah pendirian UMNO sebenarnya? Soal mendukung kerajaan Perikatan Nasional tapi dalam masa yang sama tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi saya tidak berapa jelas, dan mungkin di peringkat akar umbi juga tertanya-tanya. Mungkin Datuk boleh komen dan berikan pandangan Datuk. Pandangan dari pemimpin bawah. Ustaz Syafiq kata dia nak bagi baju di depan saya, saiz kecil. Tapi kalau cukup saiz pun nama tu kena tukar. Saya dia bukan Syafiq. Saya pun ada baju tu, tapi lupa dah pakai. Saya pergi pakai baju UMNO. Tapi tak apalah ya. Apa ada pada warna. Jadi menyentuh tentang soal sokongan PN, sokongan UMNO kepada kerajaan PN itu tidak boleh dipertikaikan lagi. Kalau tak sokong, tak wujudlah kerajaan PN ini. Saya sendiri berjumpa dengan Presiden Parti. Kita sebagai pemimpin di peringkat bahagian, saya bersama dengan exco saya jumpa di BWTC, jumpa dengan Presiden, bertanyakan kepada dia tentang apa sebenarnya yang berlaku. Ya? Dan Presiden memberitahu kepada saya dan juga rakan-rakan saya bahawa yang mencadangkan Tan Sri Muhyiddin sebagai PM adalah beliau, Presiden UMNO. Jadi kenapa nak mempertikaikan soal ataupun kenapa nak meragui tentang tahap sokongan kita kepada PM? Ya? Jadi perkara itu tidak ada keraguan lagi sebenarnya. Kalau ragu, bajet pun tak lulus. Ya? Sebagaimana Ustaz Syafiq sebutkan tadi, keputusan untuk menyokong kerajaan PN ini ataupun dahulu tak timbul lagi nama PN itu pun, ya, menyokong Tan Sri Muhyiddin ya, sebagai Perdana Menteri, sebenarnya adalah keputusan ahli parlimen. Ahli parlimen daripada Parti PAS, daripada Parti UMNO. Sebab itulah dia tidak pernah diputuskan di dalam MT, Majlis Tertinggi UMNO. Dan dia juga tidak pernah diputuskan ya, di dalam mesyuarat agung khas misalnya, tak ada. Dan perkara ini juga tidak dibincangkan di peringkat UMNO bahagian. Lebih-lebih lagi cawangan tak ada lah. Tiba-tiba perkara ini berlaku secara yang kata apa, tidak disangka-sangka ya. Dan saya dimaklumkan oleh rakan-rakan ahli parlimen daripada UMNO bahawa sewaktu mereka menghadap aku, mereka bukan kata nak lantik Tan Sri Muhyiddin sebagai PM. Itu tak mungkin. Mereka nak bubar parlimen ya, kerana apa? Kerana majoriti tipis ya, ataupun tak ada majoriti. Tak ada parti yang mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan selepas Tun Mahathir letak jawatan. Jadi sebab itulah mereka nak bubar. Tetapi dalam keadaan COVID ya, COVID-19 yang begitu kata apa, tidak terkawal ya, dan masih dalam suasana pandemik ya, maka Yang Dipertuan Agong ya, menasihatkan supaya bentuklah kerajaan di kalangan ahli-ahli parlimen yang boleh bersekutu ya. Jadi itulah ya, orang kata selepas capua ambil kira itu ya, demi agama, demi kemajuan demi rakyat Malaysia, demi umat Melayu. Maka inilah terbentuknya ya, kerajaan dikatakan sebagai kerajaan PN ya. Lebih kita hanyalah 3 saja, 3 undi saja, ataupun 3 seat saja. Kalau 4 keluar, jawapannya apa? Gugurlah, jatuhlah kerajaan ini. Sebab itulah Tan Sri Tengku Razali daripada awal lagi dia dah beritahu dia tak sokong bentukan ini. Dan baru-baru ini pun ya, kita semua dapat tahu kira-kira ada seorang ahli parlimen UMNO yang tak mengundi, iaitulah Tengku Razali. Ada tindakan yang ambil kepada Tengku Razali daripada UMNO? Tidak ada.
Beliau juga adalah penasihat kepada UMNO. Kenapa tidak ada tindakan yang diambil kepada beliau? Kerana ini bukan keputusan parti. Ini keputusan kebijaksanaan ahli-ahli parlimen. Ya, ini kita kena faham tentang suasana begini. Ya. Jadi sebab itulah nak mengatakan bahawa UMNO tak menyokong PN dan semua sekali ini tidak berbangkit sama sekali. Apabila terbentuknya kerajaan PN bukan bermakna UMNO mesti masuk dalam Perikatan Nasional, dalam parti itu sendiri. Kita menyokong kerajaan. Kerajaan dan parti adalah satu perkara yang berbeza. Kita menyokong kerajaan. Sebab itulah kita lihat ya, apabila kedudukan dari segi pelantikan menteri-menteri tidak sama. UMNO kita ada kita ada jumlah ahli parlimen yang lebih besar berbandingkan PAS dan juga PPPM itu sendiri. Tetapi kita menteri bilangan menteri orang misalnya presiden kita tidak dilantik sebagai menteri ataupun timbalan perdana menteri, tapi dia lepas timbalan presiden PAS semuanya dapat kedudukan yang baik. Timbalan presiden pun tidak ada jawatan. Timbalan presiden nak diberikan jawatan sebagai pengurusi PMB saja. Tapi timbalan presiden PAS sebagai menteri. Itu pun UMNO boleh bersabar. UMNO boleh buat tindakan saja kalau nak keluar 4 orang. Bukan tak ada, dah ada dah. Di saat-saat akhir untuk pengundian perusahaan bajet bawah ni pun 4 orang duduk di luar pintu. Tapi akhirnya masuk. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang rakyat. Kepentingan rakyat itu hendaklah didahulukan, bukan soal kepentingan parti. Walaupun terasa hati dan sebagainya, tapi ahli parlimen terus menyokong kerajaan ini supaya kerajaan ini boleh kekal dan rakyat tidak terkesan lebih teruk akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi tidak perlu ada pertikaian tentang sokongan UMNO. PAS nak masuk dalam Perikatan Nasional itu PAS punya keputusan. Kita mengikat piagam, tidak mengikat PAS untuk masuk dalam mana perikatan. Itu tidak ada dalam butiran menandatangani piagam itu, tidak ada butiran PAS mesti bersama dengan UMNO sampai ke mati. Tak ada. Cuma kita mengatakan bahawa kita akan memperkukuhkan. Itu yang dikatakan oleh PAS tadi. Nak memperkukuhkan muafakat nasional. Bagaimana caranya? Itu terpulanglah pada PAS. Kita nak cerita secara terbuka, itu adalah strategi. Saya pun tak boleh nak mengatakan apa-apa. Ustaz Syafie pun dia tak sebut bagaimana strateginya. Tapi saya percaya bahawa ada strateginya di situ. Strategi orang politik ni. Ini dia boleh bertukar strategi dia boleh bertukar jadi sebab itulah saya katakan bahawa apabila mengatakan UMNO ini kurang sokongan kepada PN, itu tidak betul. Kita akan menjadi parti check and balance. Sebab itulah presiden kita berada di dalam majlis presiden kerajaan PN. Bukan bermakna presiden kita atau parti kita masuk dalam PN. Di situ kita dapat buat check and balance tentang dasar-dasar penting yang diputuskan oleh kerajaan. Sebab pemimpin utama kita tidak berada dalam kabinet. Jadi mungkin keputusan-keputusan yang penting itu dibuat tanpa bantuan, tetapi oleh kerana kita memberikan sokongan kepada kerajaan PN, apa juga keputusan itu akan memberi kesan kepada kita. Jadi perkara dasar itu mesti diputuskan oleh peringkat presiden. Kalau nak melihat PN ini kekal lebih panjang lagi sehinggalah indah 5 tahun. Tapi kalau berlaku perkara-perkara yang mungkin boleh memberikan jeopardize kepada rakyat, ekonomi dan agama kita, saya percaya PAS pun akan bertindakan yang sama dengan UMNO, bahawa kerajaan ini perlu dibubarkan. Jadi kita kena berhati-hati tentang perkara itu, dan rakyat mesti bersama dengan orang kata apa, perkembangan semasa ini supaya tidak menilai UMNO itu sebagai satu parti yang flip-flop. Kita adalah jelas pendirian kita di mana, pendirian parti di mana, pendirian ahli parlimen di mana, kenapa kita memberi sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional buat pada masa ini. Itu saja. Terima kasih Datuk dan jelas dia punya penjelasan tu masih lagi dalam kerangka muafakat nasional, dan itulah tajuk kita. Akhirnya kita akan juga menjawab persoalan. Tajuk ini salah satu bentuk persoalan yang akan dijawab. Dan Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang komitmen PAS Selangor khususnya berkaitan dengan muafakat nasional. Banyak juga kata-kata di luar yang mana PAS bersama dengan Perikatan Nasional
tetapi ingin mengukuhkan muafakat nasional. Ada tuduhan mengatakan PAS sedang main dua kolam ni sebenarnya. Jadi apa respon Ustaz kepada tuduhan dua kolam ni? Bila disebut dua kolam ni macam tak seronok lah. Kan? Kalau kata apa, kalau hukum syar'i ni kahwin dua poligami biasa. Kan? Ini dua kolam politik. Kan? Macam belah sini pun nak dapat, belah sana pun nak dapat. Jadi apa pandangan Ustaz? Pandangan saya jauh depan sana. Terima kasih Tuan Moderator. Kalau melihat kepada bermain dua kolam itu menghasilkan keberuntungan yang lumayan, munasabah disebut macam tu. Tapi apa yang berlaku hari ini, Datuk pun sebut tadi, kalau melihat jumlah member kabinet kerajaan persekutuan, kita dapat yang terkecil. Kalau kita main dua kolam, kami nak yang banyak. Tapi tidak. Kita berfikir dari sudut apa yang memberi manfaat langsung kepada umat dan rakyat. Itu lebih aula berbanding dengan mencari kepentingan-kepentingan untuk disedut daripada mana-mana kolam sekalipun. Yang penting ialah kita berjaya menjadikan muafakat nasional dan kesihatan ummah sebagai cita-cita yang paling tinggi dalam gerakan kita. Dalam konteks kepartian, PAS ada dasar dan hal tuju dia. Itu yang dipegang. Tapi dalam aspek komponen Perikatan Nasional belum ada lagi. Dia hanya pemuafakatan politik yang ditubuhkan bersifat sementara waktu ini untuk berhadapan dengan satu kekuatan gerombolan yang kuat. Kita kena akui juga Pakatan Harapan ini antara kumpulan yang kuat. So kita perlukan kekuatan yang memastikan bahawa perlawanan kita dengan PH ni akan dimenangi oleh kita. Sebab itu kalau boleh kita meramaikan kawan, jangan meramaikan lawan. Kerana walaupun kita rasa kita boleh menang dengan dua gabungan ini, PAS dan UMNO, dalam konteks Semenanjung Malaysia, kita mungkin ada kekurangan dalam aspek luar Semenanjung, Sabah, Sarawak. Jadi kita mencari jalan. Kalau ada kawan yang boleh bersama kita, why not kita ikatkan dalam bentuk gabungan ketumbukan politik, bukan dalam aspek parti. Kerana parti itu ada dasar yang diikuti oleh ahli masing-masing. Oleh kerana itu, berhadapan dengan suasana keharapan ini, kita harap tak lama dah untuk dibubarkan parlimen ni. Sebab kita takut bila lama lagi dilakukan, macam-macam isu akan timbul, macam-macam perkara baru pula akan berlaku, menyukarkan untuk kita buat pertimbangan. Hari ini pun memerlukan dada yang terbuka untuk kita berhadapan dengan sesama kita. Ini baru isu dikatakan dua kolam. Esok tak apa-apa kolam lagi yang dijadikan isu. Sukar untuk kita menyelesaikan kekhususan ini. Jadi sementara kita masih jumlah yang tak ramai ini, kita menjadikan dia sebagai asas utama untuk berpadu berhadapan dengan kerajaan yang berhadapan dengan politik yang menjadi musuh kita, iaitu Pakatan Harapan. Kerana mereka punya kekuatan tersendiri untuk mengambil alih kerajaan Malaysia kalau kita culas dalam mengatur strategi berhadapan dengan mereka. Kita harap pemimpin kita punya kepala yang dingin, dada yang lapang untuk buat keputusan. Kami ni bukan peringkat yang tinggi, kita peringkat pertengahan dan bawah. Jadi kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan mereka buat keputusan dengan terbaik. Kerana pada hari ini kita melihat sudah ada usaha yang dibuat oleh pimpinan bagi memastikan dia terlaksana, iaitu kekuatan dalam berhadapan dengan Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kita minta supaya rakan-rakan kita di pautan Facebook ini untuk share lagi kita punya sembang panas ini, kerana mungkin ada lagi yang tidak bersama kita dalam kita punya siaran langsung Facebook ini. Kalau tadi saya tanya Ustaz berkaitan dengan dua kolam, dan saya nak tanya Datuk, ada yang mengatakan UMNO menggunakan muafakat nasional ni sebagai macam batu loncatan lah, ataupun lebih kepada propaganda untuk mengekalkan kuasa. UMNO ni sebenarnya dia dah kalah pilihan raya,
dia dah tumbang sebagai kerajaan Barisan Nasional. Jadi dia nak kembali berkuasa ni, dia tarik PAS di dalam Muafakat Nasional dan tidak ada keikhlasan sebenarnya. Apa pandangan Datuk? Ikhlas itu kerja Allah dalam hati. Tapi UMNO ni kolam, parti bunga di itu lautan dalam. Oh, UMNO berenang dalam lautan dalam lagi, dia berenang dalam kolam. Jadi sebenarnya kita masuk politik, ya, politik bertanding dalam pilihan raya. Parti politik bertanding dalam pilihan raya untuk apa? Untuk menang. Tak ada parti politik tanding untuk kalah. Ya, kalau nak tanding untuk kalah buat apa? Ya, hilang deposit. Buat apa? Masuk tanding. Ya, sebab semua tu kita boleh baca. Sokongan kita ada ke tak ada. Game of numbers. Ya. Dalam pertandingan pilihan raya ini, satu undi pun menang. Di Sabah baru ni 2 undi je dia kalah. Ya. Ada satu dun. Ya. Jadi macam mana strategi nak menang? Soal dia, ya, UMNO menggunakan PAS. Kita kena ingat, UMNO kalau nak guna orang, nak guna parti lain, nak guna kumpulan lain, UMNO boleh guna je PKR. UMNO boleh guna je DAP. DAP bila-bila masa nak kuasa. Campur PH, campur DAP, ya, misalnya UMNO dah boleh bentuk kuasa. Ya, tarik lagi 2-3 orang untuk tarik daripada Sarawak, tak boleh bentuk kuasa lagi. Boleh. Tapi UMNO buat tak sekarang? UMNO tak buat. Bukan soal kita menarik PAS, menggunakan PAS. Kita gunakan PAS pun cukup tak majoriti kita nak membentuk kerajaan. Ya, UMNO kita ada berapa sekarang? 39 misalnya. Ya, 49 kita ada, 49 kursi. PAS ada 18. Baru berapa tak cukup lagi. Ya. Jadi sebab itulah kita katakan isu dia bukannya kita nak gunakan sesiapa. Inilah dia muafakat, ya, muafakat ummah, ya. Maknanya kita nak melihat bahawa umat Islam akan menerajui negara ini. Di dalam kabinet itu kita nak lihat daripada Perdana Menteri sampailah timbalan menterinya, majoritinya, ya, mungkin 90% adalah Muslim. Kita nak lihat keadaan yang sebegitu. Itu juga adalah perjuangan PAS. Bagaimana kita nak memertabatkan Islam? Mestilah majoriti Islam. Kalau dalam Dewan itu minoriti sahaja orang Islam ataupun yang liberal, orang Islam yang liberal, kita tender 355 pun tak laku. Tak laku. Kalau kita tidak majoriti, apatah lagi kita nak bawa hudud. Jauh panggang dari api. Sebab semuanya kita kena ubah di dalam parlimen. UMNO daripada dahulu ditomah kata kita adalah parti nasionalis. Tapi kita sanggup pindah perlembagaan kita untuk membuktikan bahawa UMNO juga adalah perjuangan Islam. Sekarang matlamat perjuangan UMNO kepada Islam, untuk menegakkan Islam, mempertahankan Islam, mengembangkan Islam itu menjadi tongkat nombor 1. Matlamat perjuangan UMNO telah dipindah baru-baru ni. Jadi kalau kita sama, kenapa kita perlu berpecah? Kebersamaan itu kita carilah siapa yang sama-sama dengan kita. PAS pun sama dengan kita. Kita carilah bersama-sama. Tak ada pun isu. Sebab itulah di Selangor ni saya cukup, ya, berbesar hati apabila saya melihat bagaimana kepimpinan, ya, pengurusi perhubungan UMNO di Selangor dengan panggil sebagai Pusatjaya PAS, dan juga pimpinan Ustaz Syafi'i timbalan Pusatjaya PAS negeri Selangor, berada dalam mesyuarat peringkat induk di negeri Selangor. Ya. Kita telah pun mencapai kata sepakat yang, ya, boleh dikatakan hampir dimuktamadkan tentang bagaimana kursi PAS yang nak bertanding, ya, di peringkat parlimen dalam negeri Selangor. Berapa kursi di peringkat Dewan Negeri dalam negeri Selangor? UMNO berapa? Tak ada pertemuan pun, tidak ada apa-apa masalah pun di antara PAS dengan UMNO. Kita boleh bagi just like that, macam tu saja. Dengan kefahaman bahawa UMNO jumlah dia banyak ni dan PAS jumlah dia banyak ni, di peringkat DUN dan juga di peringkat parlimen. Tidak ada apa-apa masalah. Tidak timbul soal kita mempergunakan, kita nak propakan orang kata kita nak menggunakan PAS, tak ada. Ini kita sekarang ni norma baru. Bagaimana cara kita nak bentuk kekuatan kita? Itu dia mesti dinamik.
supaya rakyat melihat kita ini berubah. UMNO telah berusia 70 tahun lebih. PAS berusia 60 tahun lebih. Jadi kita semakin lama semakin usia kita semakin meningkat. Jadi kita nak melihatkan suatu pembaharuan sebab kita nak membawa ahli-ahli baru kita supaya UMNO dan juga PAS terus relevan. Tak ada masalah. Dan kita tidak mahu kita dipergunakan. Sebab tu nak UMNO, walaupun ada peluang untuk bekerjasama dengan DAP, no way. Kepimpinan UMNO tidak pernah menyatakan bahawa kita akan bekerjasama dengan DAP. Kerana kita tahu matlamat perjuangan DAP itu lain. Matlamat perjuangan kita dengan PAS sama. Jadi kita kebersamaan itu bukanlah soal mempergunakan siapa mempergunakan siapa. Tak ada sama sekali. Tak betul tuduhan. Bagi saya tak betul. Di mana dia mengambil ayat itu? Bagi saya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita mati arah Allah Subhanahu taala dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ayat ini 1400 tahun dulu lagi ada sebagai panduan untuk kita menuju ke jalan Allah. Nak menuju ke hari akhirat. Nak membawa agama Allah Subhanahu wa taala di mesti ini. Wala tafarraqu. Jangan kita berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, wa tadhhabu rihukum, akan hilanglah kedaulatan kamu, kekuatan kamu, kekuasaan kamu akan hilang. Tak ada. Kita tidak akan membiarkan orang memperkatakan bahawa kita mempergunakan PAS. Dan PAS pun saya percaya tidak akan membiarkan orang mengatakan dia mempergunakan UMNO. Kita sebenarnya adalah bermuafakat. Terima kasih. Ustaz, saya nampak tak banyak sangat ni perbezaan ni. Kedua-dua ni YDP PAS kawasan Bangi dan juga Datuk Ketua dua-dua pegawai syari'i dan macam Ustaz dua-dua ni. Dan bicara muafakat nasional ni juga semakin jelas hala tujunya dan semacam dah ada lah jawapan kepada persoalan yang kita bangkitkan. Jadi teruskan berkongsi pautan ini kepada rakan-rakan lain dan Ustaz, UMNO dan PAS bergabung dalam satu piagam muafakat nasional dan disebut sebagai penyatuan umat. Kita lihat bagaimana ratusan ribu umat Islam disertai oleh juga bukan Islam berhimpun untuk membantah ISIS memenuhi dataran merdeka putih ketika itu. Dan kita lihat bagaimana ianya dikongsi dan dilihat secara langsung oleh seluruh umat Islam seluruh negara. Jadi penyatuan UMNO dan PAS ini dan dengan adanya Perikatan Nasional yang mana Bersatu juga turut serta, adakah ianya tidak baik kepada rakyat bukan Islam? Adakah ianya dilihat dalam kerangka perkauman krisis Melayu? Bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih Tuan Moderator dan Datuk. Jadi menarik soalan ini dalam aspek hubungan kita dengan bukan Melayu, kerana ada usaha yang dimainkan oleh DAP dan Pakatan Harapan kepada gabungan muafakat nasional ini. Apa dia kata? Dia kata untuk UMNO, dia kata untuk PAS. Kalaulah muafakat nasional ini semakin hari diperkukuhkan, orang Melayu akan semakin kuat dan akan ditunjangi oleh UMNO. Yang akan menjadi mangsa adalah orang bukan Melayu. Nampak di mana isu. Dan kalaulah PAS yang menjadi tunjang muafakat nasional ini, maka orang Islam akan semakin kuat, orang bukan Islam akan dipijak-pijak. Mainannya sama, iaitu bagi menakut-nakutkan orang bukan Melayu, orang bukan Islam kepada gabungan yang kuat ini. Walhal sejarah membuktikan semasa UMNO menjadi tunjang kepada pemerintahan Barisan Nasional Kerajaan Malaysia dan negeri-negeri, tak ada sehelai pun bulu roma orang bukan Islam yang gugur kerana pemerintahan Barisan Nasional. Sepanjang PAS memerintah negeri, especially Kelantan, Terengganu sekejap, Kedah, tidak ada sehelai pun bulu roma orang bukan Islam gugur ke bumi kerana pemerintahan PAS. Itu bulu roma, darah tidak setitik pun tumpah
atas pemerintahan PAS tak setitik pun darah orang bukan Melayu tumpah atas pemerintahan UMNO dan Malaysia. Tidak ada. Bukti ini adalah bukti yang sangat jelas dalam konteks negara kita bahawa Ima UMNO menjadi tunjang kepada muafakat nasional ataupun PAS tunjang muafakat nasional tak akan menjadi apa masalah kepada orang bukan Melayu dan bukan Islam. Dan atas paksi inilah kita mahu maju ke harapan bahawa bila orang Islam berpadu, orang Melayu bersatu, semua akan dapat manfaat daripada kesatuan ini. Orang Melayu, orang Jawa, orang Boyan, orang Cina, orang India, Kazakh, semua akan dapat manfaat yang sama kerana kita bergerak untuk memajukan negara atas asas aman dan damai. Dan secara realnya ialah perlembagaan kita. Perlembagaan kita jelas menjaga semua paksi-paksi ini, semua angle-angle ini supaya dipelihara. Ada hak orang Islam, ada hak bukan Islam. Ada hak yang besar harus kita jaga, yang harus dijaga sama-sama. Ada hak yang diberikan kepada kaum-kaum yang termaktub dalam perlembagaan. Sangat betul. Perlembagaan kita adalah perlembagaan yang sangat kuat untuk kita pertahankan. Mengapa orang kita dah perlembagaan kita akan ada di situ? Mengapa kita nak kacau Pakatan Harapan? Bukankah Pakatan Harapan juga adalah satu pasukan yang akan menjaga perlembagaan? Jawapan kita, sekarang mereka akan jaga. Dan usaha-usaha yang mereka telah buat menunjukkan bahawa kebimbangan kita bahawa asas-asas perlembagaan akan terusir adalah jelas. Contoh, bawa balik Abu Cimpeng ke tanah Melayu, ke Malaysia. Alah, Abu je kot, bukan orang. Tuan-tuan, Abu adalah lambang semangat mereka yang mereka mahu letak dan pasak di tanah air kita supaya semangat komunisme itu datang kembali ke tanah Melayu, ke Malaysia yang kita cinta ini. Sebab itu jangan percaya dengan mereka. Mereka cakap depan kita lain, mereka buat belakang kita lain. Justru PAS dengan UMNO dan mana-mana kumpulan parti yang boleh bersama PAS dengan UMNO kita anggurkan. Untuk memastikan yang pertama, kita nafikan kemungkinan DAP dan Pakatan Harapan kembali ke tapak pemerintahan. Yang pertama, nafikan mereka. Yang kedua, kita bina semula negara kita dan perkukuhkan semua sendi-sendi perlembagaan negara supaya semakin hari semakin kuat. Nata'awun ala mattafaq fi mattafaqna alaih wa na'zaru fi makhtarna fi. Kita akan bekerjasama dengan mana-mana orang kumpulan yang boleh bersama dengan kita, dan kita kena lapang dada atas beberapa perselisihan yang ada di kalangan kita supaya kita utamakan yang utama, kesampingkan yang ke belakang. InsyaAllah kalau semua pihak yang bergabung dalam muafakat ini boleh begitu keadaannya, kita akan pastikan bahawa negara kita akan terus dipertahankan atas muafakat ini dan insya-Allah akan pergi jauh daripada apa yang kita sangkakan selama ini. Insya-Allah dengan doa tuan-tuan juga kita dapat sumbangan memastikan bahawa muafakat nasional ini terus maju sampai ke bila-bila, insya-Allah. Terima kasih moderator. Mungkin Datuk nak tambah tentang kebimbangan bukan Melayu barangkali terhadap penyatuan ummah muafakat nasional. Bukan Melayu tidak perlu bimbang, tidak perlu risau sedikit pun ya, kalau Melayu Islam yang menerajui negara ini. Kan itu telah terbukti daripada awal lagi, daripada Perdana Menteri pertama sampailah sekarang ini semua Melayu Perdana Menterinya. Jadi pemufakatan di kalangan orang Melayu khususnya PAS dengan UMNO ini adalah untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan umat. Apabila sebut ummah itu, ya, bukanlah maknanya orang Melayu Islam saja, yang bukan Islam pun rakyat, rakyat negara kita juga, yang sudah pasti pemerintahan itu akan berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan kita yang menjamin hak-hak yang telah termaktub. Jadi apa kita nak takut? Ya, apa bukan Islam nak takut? Mereka juga diberikan hak mereka. Ya, sekarang ni pun kita tengok siapa yang lebih penguasaan ekonominya. Ya, di kalangan rakyat, di kalangan masyarakat, di kalangan bangsa.
Ada orang Melayu, ada orang Jihad, ada orang Cina. Di situ saja pun kita telah melihat kesenangan hidup, kemudahan, misalnya kemudahan asas, hospital. Ada diskriminasi. Orang bukan Islam nak masuk hospital, orang bukan Melayu nak masuk hospital, lain layanan dia. Orang Islam lain layanan dia, tak, semua sama. Kalau melakukan jenayah, ada diskriminasi. Tidak ada. Yang bersalah tetap bersalah. Betul tak? Dibicarakan dan sebagainya. Jadi tidak timbul soal itu. Jadi bagi saya, orang yang cuba menakut-nakutkan atas dasar Islam, atas dasar bangsa Melayu ini adalah merupakan pemikiran terkebelakang. Sedangkan kita telah mendapat pendidikan kita ini bukan bertaraf nasional, antarabangsa. Betul tak? Dan negara kita juga telah diiktiraf sebagai negara yang adil, memberikan keadilan bukan saja kepada bangsa Melayu tapi semua bangsa yang ada dalam negara. Jadi di situ saja telah pun menjadi suatu titik tolak kepada penegasan bahawa kalaulah kerajaan yang dipimpin oleh UMNO dan PAS nantinya menerajui negara ini, insya-Allah pada satu masa, mungkin dalam masa yang terdekat PRN 15 ini, insya-Allah jaminan kepada bangsa-bangsa lain, pada agama lain juga tetap akan diberikan. Datuk, saya ada soalan terpilih daripada Muhammad Yusof bin Zainuddin yang diberikan oleh penyelaras kita. Mereka mengambil ni daripada komen Facebook saya kira. Saya bagi peluang kepada kedua-dua panelis untuk jawab soalan ni. Soalannya ialah, sanggupkah PAS dan UMNO Bangi serahkan kerusi masing-masing kepada PBBM dalam PRU akan datang? Ini soalan daripada Muhammad Yusof bin Zainuddin. Jadi sebabkan dia disebut PBBM, saya bagi pada Ketua Bahagian UMNO dulu. PBM ni, saya tengok kepimpinan dia adalah semua kata lompat daripada UMNO pergi kepada PBM. Lepas tu dia duduk dalam PBM, dia jadi kata lompat lagi pergi kepada Parti Berjuang. Orang sama tu, orang dalam UMNO asalnya pergi PBM, kemudian tu berparti lain dia pergi lompat lagi, pergi berjuang pula. Lepas ini Perjuang mati misalnya, tubuh parti lain dia lompat lagi. Itu kerja dia melompat. Bagi saya PBM ni, kita tidak ambil fikiran dalam negeri Selangor ni untuk memberikan apa kerusi atau memberikan apa-apa sokongan kepada mereka. Langsung tidak ada. Dan saya nak katakan bahawa perkara ini bukan lagi rahsia, sebab telah pun heboh dalam Facebook, heboh dalam WhatsApp group dan sebagainya, bahawa lebih daripada 2/3 ketua-ketua bahagian seluruh Malaysia menolak kerjasama dengan PBM. Bukan PM, PAS ada dalam tu. Kita tak tolak PAS dengan PBM. Soal PAS suka pada PBM itu bukan masalah kita, bukan hal kita, bukan urusan kita. Urusan kita telah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya bahawa PBM ini kita tidak akan bekerjasama dengan mereka. UMNO tidak akan bekerjasama dengan mereka. Bukan saja UMNO Bangi, saya cerita UMNO Malaysia. Bukan saya jadi jurucakap, saya hanya mengkhabarkan saja apa yang telah berlaku. Bukan saya buat keputusan, seluruh Berdasarkan undian 2/3. 2/3. 2/3, lebih daripada 2/3. Yang tak memberikan sokongan tu mereka sekarang ini pun kerana berada dalam kerajaan PM sebagai menteri timbalan menteri. Kalau mereka dipecat daripada menteri timbalan menteri, mereka pun duduk bersama-sama dengan kita. Sokongan yang ada sekarang ni dah sikit sangat dah. 2/3 majoriti. Ketua-ketua bahagian seluruh Malaysia tolak PBM. Dan dalam negeri Selangor, ketegasan daripada pengurusi perhubungan negeri kita, Tan Sri Nur Omar, PBM tidak ada tempat dalam diri UMNO, bersama UMNO di negeri Selangor ini. Ada lagi nak tambah? Cukup. Datuk nak minum air dulu tu. Datuk minum air dulu. Okey Ustaz. Kita dah dengar apa ni Ketua UMNO Bahagian Bangi. Bagaimana pula pandangan YDP PAS kawasan Bangi? Saya kira mungkin boleh menjawab dalam konteks Bangi atau mungkin di Selangor. Terima kasih Tuan Menteri dan Datuk Zaidi.
Kita tak tahu siapa sebenarnya memimpin PPM di peringkat parlimen, dan kita baru tahu ada pemimpin baru dilantik di peringkat Negeri Selangor. Okay. Tetapi kita belum ada apa-apa perbincangan dan pertemuan dengan PPM di semua peringkat di peringkat Negeri Selangor. Sama ada mereka akan menjadi calon di Paling Bangi atau siapa itu, kita bukan pihak yang menentukan. Sama ada PPM akan menjadi calon di Paling Bangi atau UMNO atau PAS, serah kepada pimpinan pusat. Walau macam mana pun, kita kena faham realiti di Paling Bangi ini, siapa yang punyai ahli, siapa yang punya jentera, siapa yang punya dukungan, siapa yang ada rekod bekerja. Ini adalah rekod-rekod yang kita jadikan sebagai poin penting dalam mana kita menyampaikan hasrat kami di Negeri Selangor kepada pimpinan pusat, siapa yang patut berada di Parlimen Bangi. Biarlah menjadi rahsia antara kami lah. Tetapi kami jelaskan, inilah fakta-fakta yang kami kemukakan. Saya ulang balik, mana parti yang ada ahli di sini, mana parti yang gentle di sini, mana parti yang jelas sokongan di sini, dan mana parti yang pernah berkhidmat di sini. So, fakta-fakta ini akan digabungkan oleh UMNO dan PAS di Selangor untuk dibawa ke pusat. Okay. Kita mungkin boleh berlapang dada sekiranya ada kebersamaan, tetapi tahap kebersamaan itu ada yang kita boleh terima, ada yang kita kena kata no kepada mereka. Okay. Walau macam mana pun pusat yang tentukan, bukan kami di peringkat bahagian untuk ini. Saya reserve sikit lah, tak boleh bagi semua-semua. Terima kasih. Dia sebelah kiri saya ni keras, sebelah kanan saya ni lembut. Tapi jawapan dia sama. Jawapan dia sama, tuan. Datuk tak puas hati tu, kan? Tambah sikit tadi. Tambah lah. Bukan selalu kita dengar Datuk cakap ni. Bukan apa, saya nak bagi tahu, saya begitu teruja dengan muafakat nasional UMNO PAS ni. Kenapa perlu ada dia dalam perhubungan kita? Ya? Kenapa perlu ada dia? Sikit ni. Kalau kita gabungkan, ya, antara kerusi yang dimiliki oleh UMNO dengan kerusi yang dimiliki oleh PAS, dan undi UMNO dengan PAS, dalam perkiraan kita 126 kerusi. Nak majoriti, simple majoriti 112. Kita ada 126. Maknanya sekarang ni UMNO dia menang dahulu sebelum ada katak mempat. Kita 79 kursi kita menang. PAS 18. Campur dengan gabungan di parlimen yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, undi UMNO dengan undi PAS, ya, ada 26 lagi parlimen yang boleh kita menangi. Bermaksud 126. 79 campur 18 campur 26. Itu adalah bacaan kita. Dalam keadaan PH belum penambahan PM belum ditubuhkan. Kalau PM ditubuhkan sekalipun, dia adalah daripada PH juga. Yang undinya nanti akan lari. 123 lah. Ya. Campur semua sekali 126. 123. Kalau tuan kira begitu, begitulah. Tapi maksud 18 campur 79. Ya, Campur 26. campur 26. Campur 29, minta maaf saya. Campur 29. Ya, campur 29. Saya tadi dapat A. Betul. Saya A minus. Jadi maknanya begitulah cara bagi tahu, ya. Jadi saya begitu optimis. Kalau nak dikatakan kerajaan perpaduan, inilah dia kerajaan perpaduan umat. Ya, sebab itulah di Bangi sendiri kita perlu pertahankan. Macam Ustaz Safi kata tadi, mana jentera dia? Jentera tak ada, besok kita juga nak buat kerja. PAS dengan UMNO juga yang nak buat kerja. Kalau dia tanding di peringkat parlimen, kita juga yang buat kerja, mana dia? Tak ada. Saya buat besar, banti bersatu betul dah cabut kat section 4 tu. Dah dicabut dah semua. Jabat dia dah tutup. Sekarang dia dah jadi macam apa? Pergi cari ahli-ahli kita di peringkat cawangan. Bahawa ni ada ahli UMNO, ketua UMNO cawangan, masuk satu. Kenapa dihasut oleh mereka ni? Jadi itulah antara perkara yang mereka buat. Kenapa tak cari orang lain kalau betul-betul mereka ni berkuasa dan juga berpengaruh? Jadi panjang lagi ni, tapi cukuplah seserah dulu pun. Saya patut tanya awal soalan ni, tapi sebab soalan ni daripada
kita punya rakan Facebook Muhammad Yusof bin Zairuddin, saya tak kenal siapa ni, tapi soalan ni menarik. Saya kalau boleh tak nak tanya soalan ni, saya tahu tak soalan ni kalau ditanya kepada Datuk, itulah jawapannya. Jadi kita mungkin ada sedikit masa lagi Datuk, kita pun bermula agak lewat tadi. Saya rasa mungkin rakan-rakan Facebook kita pun masih lagi setia bersama kita. Kita mungkin akan ambil lebih kurang 5 minit lagi. Satu soalan akhir lah, saya kira soalan ni cukup penting. Kita lihat hari ini Ustaz Datuk, bila kita lihat kerajaan yang ada hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional, bagaimana Datuk sebut tadi, dengan majoriti 3-4 kerusi parlimen, dan cukup struggle untuk kita luluskan bajet 2021 di Dewan Rakyat. Dan kita lihat bagaimana usaha yang dilakukan, lobby dilakukan, banyak isu dilakukan untuk memastikan kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyudin ini kekal. Dan menuju PRU 15 ini, pertama soalan saya ialah kita dengar khabar angin desas-desus pilihan raya ke-15 ni akan berlaku dalam katanya awal tahun depan, saya dengar, tapi saya tak pasti. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pencerahan. Dan bagaimana kita nak kembalikan balik sokongan politik, kestabilan politik, sebab kita berdepan dengan pandemik COVID ini. Mungkin isu-isu ekonomi juga memberikan kesan kepada rakyat, peluang pekerjaan, banyak yang hilang pekerjaan, syarikat-syarikat tutup terkesan, perniagaan-perniagaan terkesan, industri pelancongan terkesan, penerbangan terkesan, industri makanan dan sebagainya, begitu ramai. Dan rakyat di luar sana sebenarnya seolah tidak begitu kisah tentang politik, malah ada di kalangan mereka yang dah rasa bosan dengan politik. Bagaimana kita nak kembalikan kestabilan politik ini agar akhirnya kestabilan ekonomi juga dapat dikembalikan kepada negara. Mungkin itulah sedikit pandangan yang perlu dikongsikan oleh panelis kepada rakan-rakan Facebook di luar sana. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat saya di panel Datuk Razidi. Kalau bahasa lembut yang digunakan oleh moderator kepada masyarakat luar tentang senario politik yang berlaku pada hari ini, orang dah tak suka, orang dah bosan. Bahkan ada anak muda menyebut sebagai meluat dengan kerana ahli politik. Kita pun ahli politik juga, tapi kita merasa kesal itu depan mata bahawa ramai orang dah tak senang duduk dengan kerana ahli politik. Dan mereka ini tangkap muat semua sekali, disekap semua sekali. Semua ahli politik itu fail belaka, kerana dibuat oleh sebahagian kerbau yang bawa rumput ni. Bukan kerbau lah, perumpamaan orang Melayu, sekumpulan kerbau bawa rumput dan semua terbalik. Perumpamaan. Sebahagian ahli politik yang berkelakuan yang tak senonoh menjadikan semua ahli politik dikaitkan sekali dengan perlakuan yang sama seperti itu. Rakyat tak suka, bosan, meluat. Kerana apa? Kerana keperasan politik tak pernah reda sejak isu siapa nak jadi PM, siapa bakal PM. Bukan kita punya angkara, mereka punya angkara. Asyik nak menjatuhkan, nak menjatuhkan, nak tunggu bila lagi aku jadi PM. Akhirnya mereka berjaya menjatuhkan, tetapi kejatuhan itu menjatuhkan semua sekali Pakatan Harapan. Dan ini adalah suasana yang rakyat tak suka. Sepatutnya bila dapat kerajaan, buatlah sebaik mungkin, janganlah nak berebut kuasa. Akhirnya tumbang. Bila tumbang, kita sebagai ahli politik yang matang dan cerdik takkan nak biar tumbang tanpa kerajaan. Negara ini perlu diambil alih, dan kita ambil alih cara yang tersusun dan ikut perlembagaan. Kita ambil alih sebagai kerajaan sementara sebelum PRU yang akan dibuat sedikit hari lagi. Tak tahu bila lah, kerana hanya Allah Ta'ala dan pimpinan yang tahu bilakah patut dibubarkan parlimen sesuaikan dengan pandemik yang berlaku pada hari ini. Jadi untuk mengatasi rasa kebosanan, kejelekan, kejemuan, kemeluatan ini, kita tidak ada pilihan melainkan membentuk politik baru, suasana politik baru negara ini. Dan PAS, UMNO dan parti-parti yang boleh bersama kami bersedia memikul tanggungjawab ini, menawarkan bahawa insya-Allah, biiznillah, kita akan melahirkan suasana baru, kepimpinan baru, senario baru, landscape baru untuk politik Malaysia jika diberikan mandat selepas PRU yang akan datang ini, insya-Allah. Ekonomi lebih baik, kerajaan yang stabil, orang melihat gembira, dan
satu lagi berita, anak-anak muda akan ditarik bersama-sama kita melihat dan mendampingi politik baru yang akan datang insya-Allah, supaya mereka sedar bahawa mereka adalah pemimpin pelapis untuk pemimpin yang ada pada hari ini. Insya-Allah jika diberi mandat kepada Muafakat Nasional di Selangor dan Malaysia, insya-Allah kita akan lihat yang terbaik negara kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan Datuk. Tambahan daripada Datuk. Terus sikit ya. Baik, selepas Piagam Muafakat Nasional ditandatangani, kemenangan besar itu telah pun diperolehi oleh Parti UMNO yang bertanding dalam PRK. Ya, misalnya sebenarnya itu masa itu dah panas-panas lah. Kita menang besar ya. Kita kalah 8,000, timbul balik 1,800 majoriti. Ya. Kemudian dirantak. Itu selepas daripada Muafakat Nasional ditandatangani, piagam itu ditandatangani, kita menang. Kemudian di Tanjung Piai kita menang besar lagi. Di Kimanis pun kita menang. Di Jini kita menang. Di mana lagi? Di Sling pun kita menang. Kalau ada lagi beberapa PRK, insya-Allah pun kita akan menang. Jadi sebab itu saya nampak bahawa momentum kepada Muafakat Nasional ini sambutannya di kalangan rakyat begitu hebat. Kenapa kita nak mengecewakan harapan rakyat ini? Ya, jangan kita orang kata apa namanya anti climate. Ya. Kita climate tengah memuncak sekarang ni, sokongan kepada parti yang terbesar orang Melayu. Ahli UMNO 3 juta lebih, ahli PAS 1 juta lebih, mengatasi seluruh ahli-ahli parti politik yang lain yang ada dalam negara kita. Jadi kita perkukuhkan Muafakat Nasional ini bagi saya. Walaupun PAS bersama dengan PN, tapi PAS kata dia pun tidak meninggalkan UMNO. Ini bukan soal nikah kahwin, nak cerai-cerai main ya. Ini bukan soal nikah kahwin, ini soal parti politik strategi. Bagaimana cara nanti kita serahkan kepada kebijaksanaan pimpinan di atas sana. Tapi saya percaya bahawa kebersamaan UMNO dengan PAS insya-Allah dan demikian ini akan menghasilkan suatu keputusan, satu pembaharuan yang besar dalam kerajaan, dalam politik tanah kita insya-Allah. Jadi sekali itu saja kita akhiri. Jadi saya minta maaf kalau ada khilaf cakapan saya pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Sekretariat Penerangan Muafakat Nasional Bangi. Yang ini merupakan antara perkara yang dah lama dan nanti-nantikan ini. Malam ni baru dapat dijayakan kerana dah orang kata dah mula buka PKP ini dah mula buka kepada pimpinan sedikit sebanyak. InsyaAllah sebab ni kita akan buat yang lebih baik lagi insyaAllah. Ustaz dulu, kata-kata akhir. Akhirnya saya ucap tahniah kepada pasukan media di peringkat Muafakat Nasional Bangi ini atas kejayaan program pada malam ini, dan saya ucap terima kasih banyak juga kepada kedua-dua rakan saya ini, dan saya minta maaf jika berlaku kesalahan ataupun kasar atau bahasa. Jumpa lagi insya-Allah, pastikan anda bersama Muafakat Nasional. Assalamualaikum. Tajuknya Muafakat Nasional Sejarah atau Masa Depan, dan berdasarkan apa yang kita dengar sepanjang perbualan kita sejam lebih ini, saya kira tuan-tuan juga bersetuju bahawa Muafakat Nasional merupakan masa hadapan kepada negara, bukan sahaja soal kenyataan ummah tetapi juga membentuk kestabilan politik negara yang dinanti-nantikan oleh rakyat dalam keadaan pandemik Covid ini, yang mana ekonomi juga begitu terjejas. Rakyat menginginkan negara diletakkan kembali ke landasan yang baik, landasan yang sebenar, agar semua rakyat, kepentingan rakyat akan terbela. Dan kita akan pergi kepada satu lagi perkara yang akan dilakukan, iaitu majlis tandatangan kenyataan bersama antara YDP PAS kawasan Bangi, Ustaz Syafingah, dan juga Ketua Bahagian UMNO Bangi, Datuk Dr. Muhammad Zaidi. Dan kedua mereka akan menandatangani kenyataan bersama ini, dan saya akan bacakan kenyataan ini untuk kita dengar apakah kenyataan yang dinyatakan di dalam kenyataan bersama Muafakat Nasional Parlimen Bangi. Jadi sementara Datuk dan juga Ustaz Syafi'i menandatangani kenyataan ini, silakan Ustaz, tanda tangan, saya bacakan. Setelah lebih setahun penubuhan Muafakat Nasional antara PAS dan UMNO di peringkat nasional yang telah membuktikan kepentingan kewujudannya hingga berjaya menumbangkan kerajaan separuh penggal Pakatan Harapan, maka dengan ini Muafakat Nasional Bangi dengan penuh keinsafan mempertegaskan tanggungjawab seperti berikut.
mempertahankan agenda penyatuan ummah di kalangan umat Islam, khasnya di antara PAS Bangi dan UMNO Bangi, sebagai paksi kepada kestabilan politik, keharmonian kaum serta kesejahteraan negara, tanpa menafikan rakyat berbilang bangsa dan agama lain di dalam negara. Yang kedua, memperkukuhkan kerjasama PAS Bangi dan UMNO Bangi dalam kerangka muafakat nasional di semua peringkat dalam parti. Yang ketiga, mempergiatkan aktiviti bersama, khususnya kebajikan dan penerangan yang telah dilaksanakan sebelum ini bagi menyemarakkan muafakat nasional Bangi. Yang keempat, memperkasakan media baru Muafakat Nasional Bangi sebagai salah satu saluran penyampaian maklumat kepada masyarakat, khasnya pengundi-pengundi di Parlimen Bangi. Yang kelima, menolak sebarang unsur yang cuba untuk memecah belahkan pemufakatan Muafakat Nasional Bangi, khasnya menjelang PRU15 yang semakin hampir tiba. Justru marilah kita bersama berganding bahu mendukung dan memperkukuhkan Muafakat Nasional Bangi demi mempertahankan kesucian agama, maruah bangsa serta kesejahteraan negara. Ustaz Syafi'ingah yang di-Ketua PAS Kawasan Bangi dan Datuk Dr. Muhammad Zaini Muhammad Zain, Ketua UMNO Bahagian Bangi. Syabas kita ucapkan kepada kedua-dua pemimpin PAS dan juga UMNO Bangi, dan kita bertemu lagi dalam topik-topik yang lain, dalam bicara-bicara lain. Semoga apa yang dikongsikan kita pada malam ini dapat memberikan pencerahan kepada kita, dapat membuka minda kita, dan kita berkongsi pandangan seterusnya dalam perkara-perkara dan isu-isu yang akan dibawa secara langsung oleh Sekretariat Penerangan Muafakat Nasional Bangi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu lagi. Selamat malam. Okey, satu, dua. Macam marah je, macam marah je. Macam marah je. Tuan, okey. Depan ni